Daripada itu, maka tatkala adalah pada tahun 1200 daripada hijrah Nabi yang mulia, atas empunya dia daripada Tuhannya rahmat yang amat lebih dan dahuluan yang amat suci. Maknanya sayangnya Nabi ke kita ni, Tuhan bagi ke dia, kepada Nabi ni, kasih sayang dia tu lebih kepada umat dia. Dan Tuhan pun kasih sayang lebih kepada Nabi. Dia dahuluannya makna Nabi Rasul ni, daripada keturunan dia tu misi suci. Ibaratnya kita kata pertama, dia tidak pernah menyembah berhala. Yang keduanya, keturunan ayah dengan mak dia tu orang baik-baik. Baik-baik di segi agama lah. Dari segi agama pada masa itu. Yang ketiganya, keturunan dia tu tak ada lah daripada keturunan tak molek seperti keturunan zina ke dan sebagainya. Jadi keturunan tu keturunan molek sungguh. Nah tu. Dan yang keempatnya, dia memang dipuji. Sebelum jadi rasul, jadi nabi tu, memang dia tu dipuji ataupun disukai oleh kebanyakan orang, sehinggalah dia menyatakan Allah tu satu, barulah menerima ketentangan semua rasul lah. Sebelum dia duk rakyat Tuhan tu so, tak ada tentangan sikit abuk. Apabila rakyat Tuhan so, barulah ditentang. Ni kita kena fikir. Bapa kalau rakyat Tuhan tu wahdah, Tuhan tu satu, orang menentang. Kalau rakyat Tuhan tu ramai, orang tak menentang. Sebab tu lah ni, orang kata Tuhan tu ramai, tapi standard tak serupa dengan Allah. Cuba fikir mentah tu. Lepas ni kita bicara lah, masa luas lagi. Sebenarnya telah meminta daripada aku, setengah daripada segala saudaraku, membuka kekiranya Allah Ta'ala akan hatiku dan hatinya, hati setengah daripada saudaraku tadi, dengan cahaya musyahadah, dengan cahaya menilik pada Allah Ta'ala, dan makrifah, dia kenal. Dia kenal mana boleh beza. Boleh beza Allah Ta'ala dengan makhluk. Dia boleh beza betul-betul. Bahawasanya aku perbuatkan baginya suatu risalah. Jadi nak suruh boleh beza ni, aku perbuatlah sikit risalah kita ni yang menyimpan, simpan dengan bahasa Jawi. Mana aku tulis ni, buat dalam bahasa Jawi yang lemah lembut. Habitat aku mudah lah ni, lemah lembut ni mudah. Supaya memberi manfaat dengan dia, supaya orang rasa benda ni berfaedah. Sepuluh lah, kalau mana kalau tak ngaji kita tak ada nabi, tak sah, tak sah. Allah begitu. Nak royaknya lemah lembutnya cara dia menghuraikan dalam kitab ni. Tak sah ni. Lemah lembut cara dia tu sehingga kalau orang ngaji tasawuf tak setuh kita, tak setuh kita ni, maka macam tidak tamat lah. Makna nak royaknya pengarang ni begitu cermat menyusun supaya membawa kita kepada kebenaran dan tidak membawa kita kepada kesilapan ataupun kesesatan. Akan orang yang tiada mengetahui akan bahasa Arab yang nyata. Jadi aku tulis kod Melayu ni, kod Jawi ni, supaya orang tak reti Arab boleh reti. Lah gitu. Boleh reti tu berapa dia? Pada menyatakan wahdatul zat, wahdatul sifat, wahdatul asma,
dan wahdatul af'al. Jadi supaya kita reti kita kata Tuhan tu wahdaniyah, wahdaniyah, wahdaniyah. Kita kata kul huwallahu ahad, Tuhan tu so lagu mana? Jadi so zat, so sifat, so af'al, so asma. Itulah hak dia dedahkan kepada kita supaya kita ni boleh faham sungguh-sungguh. Ya. Supaya melepaskan melepaskan hak pegangan tadi. Akan segala orang yang salih, akan segala orang yang nak menuju kepada Allah tu daripada syirik khufi. Daripada syirik. Senangnya daripada syirik lah. Tidak sampai syirik keseluruhan. Kalau syirik khufi kan daripada ajik riak takabur lah. Bagi segala amal, bagi segala yang kita buat ni, kita duk ajik. Begitu juga kita kata, kita boleh masuk surga ni dengan amal. Ni dia panggil orang yang berjabat dengan amal. Orang pegang pada amal ni pun tak boleh juga. Sebab kita ni beramal ni kerana nak menunjukkan kehambaan kita. Dan kita minta supaya Tuhan redha kepada kita. Kerana takwa kita, kerana takut kita dengan Allah. Apa makna takut? Takut di sini kita tak boleh nak tak boleh nak bayar hutang ataupun tak boleh nak kira nikmat Tuhan yang begitu banyak dengan nyata amalan duk kita nak terlampau sikit. Jadi dengan masalah itulah kita tengok nikmatnya banyak, kita buat sikit itulah. Maka sentiasalah kita ni memandai kepada Allah dan bersyukur kepada Allah dan takut kepada Allah. Jadi maknanya dia beri lebih kita kurang dalam melaksanakan tanggungjawab kita ataupun gapo kita janji dengan Allah dulu, alastu bi rabbikum qalu bala tu, adakah kita boleh menyempurnakan dia, menyempurnakan segala amanah itu dengan kehendak dia. Lah gitu. Dan menyatakan setengah daripada ilmu hakikat. Dan menyatakan setengah daripada makam kaum ahli tasawuf. Ya mulia. Jadi dia kata kita ni membicarakan segala ilmu hakikat saja ni. Ilmu hati saja ni. Ilmu pada hati. Pandangan mata hati ni. Pada etikok ni. Tak tengok kepada hak zahir ni. Ya faham. Jadi hak dia royak semuanya hak pandai dengan mata hati, bukan pandai dengan mata ruang butir. Dan menyatakan setengah daripada segala musyahadah, maknanya pandangan mata hati mereka itu bagi Tuhan. Mana mata hati itu duk menilik kepada Allah Ta'ala tu, ya nampak kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Biar nampak hebatnya Tuhan. Biar nampak Tuhan je perlu kita ingat, perlu kita kasih, perlu kita sayang, perlu kita zikir. Sebab apa? Sebab mulianya Tuhan ni. Dia buat kita ni mulia sungguh. Kita lawan dia pun, dia beri makan. Kita tak suka ke dia pun, dia beri kita sedap duduk, tak sakit. Semua nikmat-nikmat yang dia beri kita tu, nak rakyat mulianya Tuhan ni. Tidak kata buat tu balas selalu duduk. Tetapi maknanya walaupun kita ni buat jahat secara mana pun, Tuhan tak balas selalu. Kalau beri pun sikit-sikit je nak suruh kita ni sedar. Itulah yang Tuhan ni nyata kepada umat Muhammad ni. Tidak supaya umat Muhammad dulu, umat Nabi dulu, kalau engkau agak Tuhan musnah ke dia daripada muka bumi. Seperti kaum Ad dulu, dan kaum-kaum lain Nabi dulu, Tuhan mati ke belakang. Jadi tidak serupa umat Muhammad ni, walaupun engkau, walaupun lawan Tuhan Allah ni, kalau kita tengok kafir lebih besar daripada Islam, dia Islam sendiri pun banyak yang salah, yang sesat. Daripada 73 tu, 72 sesat.
yang menyebabkan masuk neraka. Mana salah 72 tu salah. Jadi hak so je boleh masuk surga tu, mana hak tu hak betul. Hak betul mengikut kehendak dan keredaan Allah Taala. Dan hak lain tu walaupun mengikut kehendak Allah, tetapi Tuhan tidak suruh, dia Tuhan tidak redha. Hak lain tu. Alah gitulah. Maka aku perkenalkan akan dia kepada berbuat risalah yang demikian itu. Jadi aku duk mikir, dia kata, ramai orang ni tak tahu tak tahu bahasa Arab dah sekali, tak tahu apa nama keesaan Tuhan tu sekali. Jadi dia kata aku bertulis lah, supaya kita ni tak ada sirik, nampak Tuhan tu hebat, nampak Nabi kita ni yang menyelamatkan kita ni, kerana dia lah rakyat kita ni. Jadi dengan tu barulah kita nampak hebatnya Tuhan, mulianya Tuhan. Jadi dengan risalah ni mudah-mudahan boleh menyelamatkan kita lah, dia kata. Padahal aku minta tolong kepada Allah Ta'ala dan berpegang atasnya. Tapi ingat aku buat ni kitab ni, dia kata, aku minta tolong dengan Tuhan, tak ada lah aku berdasarkan fikiran aku. Saya fikir, saya agak, saya tak ada. Semua hak tulis ni berasaskan hidayah. Bukanlah aku fikir tulis dak. Pada mentahkikkan yang dituntut. Nak suruh kejap pegangnya hak agama, hak Tuhan tutup kita, suruh pegang sungguh-sungguh ni. Dalam wahdah ni, dalam mengesah ke Allah Ta'ala ni. Jadi, dan yang dimaksudkan atas sekira-kira barang yang zahir, ia bagiku. Daripada segala perkataan orang yang punya minuh dan syuhud. Jadi, supaya gapo hak duk kecek oleh orang-orang ramai, orang atau orang ulama-ulama, gapo hak dia kata tu, dia mempunyai maksud dia gapo, pandangan dia gapo. Dan ku namai risalah ini Durun Nafis, artinya mutiara yang indah, pada menyatakan wahdatul af'al, daw asma, dan sifat dan zat yang suci. Sebab tu dia namakan risalah ni Durun Nafis. Durun Nafis ni mutiara yang indah. Apa dia buat mutiara yang indah? Kerana mutiara ni orang ahli je. Jauh hari lah yang mengenal makna nikam. Jadi sebab ramai ni kalau kita hola kitab ni, tak boleh baca kitab ni sesak barak ni. Tak boleh baca kitab ni bukan kelas kita ni. Tak boleh baca kitab ni, kita tak reti. Tak boleh baca kitab ni sebab tok guru tak sengaja. Macam-macam hello, macam-macam kata-kata yang dikeluarkan apabila kita minta supaya kitab ni dibaca oleh mereka-mereka yang tertentu. Jadi sedangkan dia tu ngaji pondoknya berpuluh-puluh tahun. Jadi nak suruh baca kitab ni pun dia tak si. Sebab apa? Takut kita ni tidak sesat. Takut kita ni lepas daripada api neraka, atau lepas daripada supaya kita ni lepas daripada keredaan Allah. Jadi kita pegangan kita orang ahli ni semata-mata kita belajar ni supaya timbul perasaan takwa kita, kasih kita dan redha kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa. Dan kita pandai segala hak Tuhan buat tu, biar nampak comel berlaku, hebat berlaku, insya-Allah. Padahal harap aku daripada Allah Ta'ala bahawa memberi manfaat ia kitab ni dengan risalah ini,
akhir segala orang yang murid mana nak belajar tu. Dan bahawa dijadikan kiranya murid tu akan dia murid tu tulus ikhlas. Biar dia terima tu secara tulus ikhlas, secara suci sungguh. Kerana Allah sungguh. Kerana Tuhan suruh sungguh. Bukan kerana dia nak, bukan kerana dia nak tunjuk dia pandai, bukan kerana dia nak tunjuk dia boleh jadi tok guru dan sebagainya. Bagi zat Allah Ta'ala boleh royak, boleh pegang sungguh-sungguh, bagi zat Allah Ta'ala dia bertaruh bagiku. Jadi aku tulis ni, hak ni aku minta dengan Tuhan, hak ni je gaya aku taruh ataupun aku tagih lah, tagih supaya Tuhan ni setia belah kat aku. Kalau nak letak dalam neraka tu letak ujung-ujung surga, tak apa misalnya. Jadi kita ni lah ni kata dia Tok Syekh ni, dia buat pertaruhan dia, dan bagi mereka itu pada hari kiamat. Begitu juga mana-mana orang belajar pada kita ni, biar jadi berguna, biar jadi pitih, biar jadi pertaruhan pada hari kiamat akhirat. Ada boleh menyelamatkan dia. Dia doa agak gitulah, minta pada Tuhan Yang Maha. Dan aku aturkan akan dia, akan kita ni atas satu mukaddimah. Dia buat satu bab pembuka, dia 4 pasal. Kemudian 4 pasal, 4 bab. Dan satu khatimah, dan satu penutup. Dan aku sebutkan di dalam beberapa masalah yang tinggi-tinggi yang diambil daripada beberapa kitab ahli tasawuf. Yang aku pun duk petik ambil daripada kitab-kitab ahli tasawuf juga masuk dalam kitab, dalam apa ni khatimah aku ni. Dan bukanlah aku tulis tu dengan aku mikir dah, tapi aku petik belaka daripada kitab-kitab ni, daripada Al-Quran hadis. Aku tulis ni daripada kitab saja, lagi tu maksud dia. Bermula ini satu mukaddimah pada menyatakan segala perkara yang membatalkan akan orang yang salik dan menegahkan dia daripada sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi bermulalah kitab ni. Jadi kita berhenti dulu setakat ni. Kita buka kepada persoalan yang lebih luas lah, insya-Allah.